Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam satu lagi episod Spotlight Tanpa Prejudis. Dan anda perlu tahu apa nak dibuat. Seperti biasa, terima kasih saya nak ucapkan first of all kerana sudi sekali lagi tune in bersama kita. Jangan lupa untuk komen, like dan juga share supaya ramai lagi orang kat luar sana boleh turut serta dengan perbincangan kita hari ini. Dan hari ini senang saja, topik kita memang panas setiap minggu tapi tanpa prejudis. Jadi kalau nak komen ke apa ke jangan ambil hati sebab dah namanya Spotlight Tanpa Prejudis. Dan hari ini satu lagi topik yang saya rasa cukup menarik. Nak tahu topik apa? Jom kita terus je tahu apakah topik yang kita akan bincangkan minggu ini. Jadi trendsetter atau pengikut semata, bikin filem menongkak arus, untung sabut boleh mencetuskan fenomena, tapi untung batu, filem mungkin saja melingkup, lalu pembikin dituduh syok sendiri dan lebih buruk, gulung tikar. Kalau filem dikaitkan dengan satu-satu masyarakat, tidak lebih hanya sebagai medium hiburan atau escapism, karya yang lebih komersial dan popular dipersembahkan dengan alasan ini yang penonton mahukan. Soalnya, apa akan jadi pada industri apabila pembikin berkarya sekadar menjadi pak turut? Industri bagai terbagi dua lantaran pertembungan antara golongan pembikin dan penonton masing-masing dengan visi berbeza, iaitu antara kualiti dan populariti, juga antara komersial dan seni. Dalam banyak filem berunsur seni atau berat, termasuk yang meraih anugerah di festival filem antarabangsa, keupayaan penonton dalam menilai sering dipersoalkan. Apabila judul seumpamanya gagal meraih tontonan di pawagam, penonton di label dangkal enggan berubah. Tapi adilkah untuk meletak kesalahan semata pada penonton? Salah penontonkah dalam kegagalan sesebuah naskah? Tetap silap penonton jugakah apabila judul yang dipertikaikan mutunya tapi box office pula di pasaran? Apa saya buat bang? Apa kau buat? Kau tanya aku apa kau buat? Kita tengah syuting. Isu dangkalkah penonton kita? Itu yang kita akan bincangkan. Terima kasih anda-anda yang saksikan ke Facebook. Saya terlupa juga sebab rancangan ini akan disiarkan di TVS pada hari Khamis 10.30 malam. Hai orang Sarawak. Okey. Dan untuk membincangkan isu ini bukanlah saya seorang, sebab kalau saya seorang tak adalah kita punya perdebatan minggu ini. Kita akan tampilkan juga orang yang memang otai, yang memang saya selut, yang memang dah lama dalam industri, orang yang memang layak duduk kat dua kerusi ni. Seorang ni memang dah lama, yang seorang lagi baru, tapi bukan kira barulah, tapi dia macam kira tak seangkatan dengan yang sebelah ni. Siapakah dia? Saya dah bagi bayang-bayang sikit tu. Kita terus je lah berkenalan dengan panelis kita minggu ini. Kamu tengah buat apa tu? Hanya ketupat lah Pak Javid. Dah rupa sarang burung merebuk aku tengok. Oh, Cap. Tinggal cerita rahsia ada anak. Kaget tak bro? Cerita pasal 2 tahun lepas. Jadi sekarang ni kita dah jadi adik-beradik lah. Apa dekat kampung aku ni? God! Jangan kalah sangat boleh tak? Chill. Sabar. Okay? Okay, right now, anak macam nak duduk opang dulu. Sebab? Because you are my number one girlfriend forever and ever. Yes. 정말 죄송합니다. Yeah, orang je tak perlu diperkenalkan lagi, tapi tetap kena perkenalkan juga sebab kita dalam rancangan ini. Saya ucapkan selamat datang kepada dua orang pengarah, penerbit, pelakon yang cukup dikenali dan saya kagumi. Abang Long kita, Aziz Osman. Apa khabar bang? Dan juga Michael Ang. Saya cakap tadi sebab mereka ni datang daripada dua era yang berbeza, tetapi orang kata kehebatannya tetap sama. Okey, kita terus je straight to the point. Dangkal tu bermaksud kurang bijak. Maksudnya macam cetek pemikiran lah. Okey, Abang Long.
Dangkal ke kita punya penonton-penonton ni? Sekejap, siapa nak jadi orang jahat ni? Biasa dia lah, Dia mulut biasa dia, jahat. mulut laser dia jadi jahat. orang jahat pula? Bang, tak apa. Dia cuba nak jadi baik pun dia tetap akan jadi jahat lagi. Dia jadi jahat, orang boleh terima. Dia jadi baik yang orang tak boleh terima. Kau jadi baiklah. apa baik? Okey, Mike. Dangkal ke orang kita ni? Orang kita sebenarnya bukan dangkal. Mereka okey. sebenarnya mereka kebiasaanlah rakyat Malaysia. Kita kalau dah biasa dengan sesuatu, mereka nak tu je. Untuk membuat satu perubahan dan bagi kat dia orang tu agak susah sikit. Betul tak, Abang Long? Okey. Macam inilah. Hmm. Sekarang ini antara saya dengan Michael, Ya. Michael sekarang prolific kan, Betul. saya kurang kan. Jadi saya meletak diri saya sebagai penonton. Hmm. Saya sebagai penonton. Saya sekarang lebih banyak menonton daripada berkarya. Dan saya ingin membandingkan diri sebagai penonton dan juga sebagai penonton yang season lama. Saya memang sebelum jadi filmmaker memang saya peminat filem. Peminat filem, saya drama. Jadi di zaman saya apabila saya menonton drama apa semua, kita tahu di zaman saya tahun 70-an, 80-an apa semua kita ada 3 channel saja kan. Betul. ATM 1, ATM 2, TV3. Betul. Di mana ini saja kita tak ada pilihan tengok, segala macam benda kita tengok. Sama ada drama ke, filem ke, dokumentari ke, warta berita, apa kita sogok. So nak tak nak hadap ke je lah, kena tengok je. Kita hadap. Jadi kita ini, itu penonton dulu. Kan? Penonton sekarang dah ada beratus, beribu channel, dia boleh memilih apa yang dia nak specifically. Tapi saya tak setuju juga Abang Long kata Abang Long tak prolific tadi kan. Kalau sebelum Abang Long buat senario Puteri Impian tu, Abang Long dah buat Fenomena, Femina, XX-Ray, filem-filem yang memerlukan orang berfikir juga sebenarnya. Ya, itu kalau kira kita cakap tentang penonton. Oh, okey. Saya orang kata itu daripada perspektif penonton kat sini. Dan saya sekarang ni sebagai penonton pun, saya sekarang ni saya memilih juga apa yang saya nak tengok. Betul. Kan sekarang ni bila tu kita tengoklah Wani, kita tengoklah apa kata benda orang tua, channel orang tua lah. Tapi apa yang Abang Long cakap tu betul. Tapi masalahnya kat Malaysia ni, kita penonton kalau untuk TV, it's always rating game. Dia kena ada rating. Macam mana pun, I rasa penonton kita, walaupun ada perpecahan, macam zaman dulu. Betul. Macam zaman dulu, I don't watch Malay drama and all that. Tapi, bila Abang Long keluarkan Fenomena, I became a fan. You know, because it's something, wow. At that time, Malaysia tak ada lagi filem yang macam apa Abang Long buat. Especially Fenomena. To me. Tapi masa tu bila disogokkan dengan filem macam tu, orang tak ada chance, orang tengok juga. No, that's why I say it comes back to pecahan kebanyakan penonton masih nak tengok yang drama macam Makcik Bawang dulu tu. That is still the big number. Yang dah mula advance, the number is still small at the moment. Diorang masih, yang advance tu yang nak tengok cerita yang lebih adventurous, yang lebih mendalam message dia. Tapi kena berfikirlah. Tapi yang memberikan rating masih lagi Makcik Bawang yang nak tengok kahwin paksa, kena kahwin, kena tu, kena ni. Cerita dia normal stuff. Jadi benda ni sekarang benda ni solution dia aku nampak sebenarnya. Saya nampak macam mana solution. Tapi kalau kita Apa cakap solution solution dia, dia, kalau solution dia program ni habis lah. Okey, kita bagi kat last nanti solution dia. Okay? Solution dia. Okey, Michael Ang, you tulis dan juga produce filem anak kan, yang orang kata mengangkat tentang isu rogol, buang anak. Orang kata karya-karya ni lebih kepada memberi kesedaran kepada penonton. Jadi itu memang apa yang you cuba bawakan dalam industri ni ke? Sebenarnya semua cerita daripada siapa-siapa lah yang buat cerita ada juga memberi kesedaran, ada message juga, kan? Ada message, ada punya macam nak lepuk je penonton tu. Hidup kau macam ni lah, walaupun cerita tu tak ada yang positif, the negative part. Tapi semua cerita ada pengajaran. But sometimes masa mula-mula I masuk my first film anak tu, memang I wanted to do something different because pada masa tu I pun nak jadi macam Abang Long. You know, bila dia keluar Fenomena tu, masa tu I tengok, wow, Malaysia film has gone up. Because sebelum tu, Fenomena tu, kebanyakan filem, banyak filem-filem yang macam kau tengok, ya Allah, macam ni pun boleh jadi filem. You know what I mean or not? Tapi bila keluar Fenomena semua tu, macam mata terbuka, Malaysia boleh buat. So Michael Ang bukanlah menumpang populariti drama tu, dia yang diadaptasikan. Adaptasi macam satu, I bawa banyak adaptasi, banyak original. Suka nak carut I kan? Tak adalah, kalau you buat adaptation, maksudnya you tak menumpang No, populariti at the moment now, sebagai producer dan director, it's two simple thing lah. You do what the audience want to watch, and once in a while you get to do what you really want to do. Okay, what you really want to do is something that you try
you nak educate penonton supaya penonton tukar. Because station sekarang pun dah berani kan maklum. Dia ada bagi peluang kepada some producers untuk buat cerita yang Recently, yes. cerita dia yang dah lain daripada lain yang kita tak akan buat. You know, yang sebelum ni station tak akan bagi peluang untuk nak buat. Sebab station nak rating je. Okay. So ada kala kita akan buat the risky project yang kita tahu tak tahu meletup ke tak meletup. Kalau I buat cerita macam Perempuan Tanpa Dosa setelah terlafaznya akad, tahu akan meletup. So you try to do something. Macam recently I try to do The Hotel, which is slightly something different punya cerita. Pasal psycho semua tu. Yeah. So macam tu lah. Tapi slowly audience kalau di-educate, I rasa kita boleh berkembang lah. Okey, kita ada tanya banyak-banyak. Kalau kita tanyalah rata-rata kan audience dan sebagainya, dia orang kata kita pergi tengok menonton wayang, kita nak releasekan tension, kita nak berhibur, kita malas nak fikir benda-benda yang complicated. Apabila disajikan benda-benda nak berfikir ni, kita rasa macam penat lah. Jadi macam mana Belong kalau kita nak buat benda sekadar nak bagi hiburan je? Okey, macam ni. Kita tengok transition Michael daripada tak tengok filem tempatan Sampai berlakon filem tempatan tempatan ke apa tu setelah tengok Fenomena. Ya. Dia betul jujur atau tidak aku tak tahulah. Jujur lah. Sebab Abang Long ada kat sini. Jujur tak? Jujur. Betul ke? Dia cari Ya. bakat. Kita tak Okey, tengok baik. filem Melayu. Tak, masa jujur tu. lah, Macam mana pasal boleh At tengok the time I watch Fenomena, when I met him long time ago, Okay. before I'm in the industry, I cerita kat dia pasal Tahun Fenomena. berapa tu? Dia Michael? producer. Dah lama dah. Oh, lama. Producer saya dulu. Okey. Macam ni. Okeylah, percaya. Sebelum saya Fenomena diterbitkan, kita tahu filem-filem yang macam mana diterbitkan sebelum tu kan. Betul. Saya tak nak. Maksudnya filem-filem yang diterbitkan sebelum Fenomena merupakan filem-filem yang try to patronize the audience. Super juga macam sekarang drama-drama pukul 7. Dia cuba nak patronize penonton yang dah sedia ada. Macam Michael Highlightkan kata benda-benda yang berlaku Makcik lah, bang. Bawang apa semua kan. Jadi bila masuk ke era saya dah standby untuk nak buat filem, di mana sebelum tu saya membuat filem-filem yang degil. Orang lain pergi ke kanan, saya pergi ke kiri apa semua kan. Jadi apabila saya membuat Fenomena, I got nothing to lose. I kata I just want to tell a good story yang which is I think I capable nak tell a good story, dan saya tak nak buat filem yang seperti yang dibuat yang lepas-lepas bertahun-tahun. Dan apabila filem tu keluar, true enough penonton tengok this is something different, we want to watch. Yeah. We want to watch, saya berani. Tapi risikonya itulah sama ada kita berani tu kita buat benda tu convincing ke tidak. Jadi terserah kepada producer dan pengarah juga. Okey, itu membawa kepada soalan saya seterusnya. Abang Long masa buat cerita-cerita tu, orang nampak macam trendsetter lah kan masa tu. Tiba-tiba Abang Long macam berubah, macam ikut arus trend pula lepas tu. Bila menghasilkan filem-filem yang lebih mudah macam senario. biasalah tu. Ini satu transition. Kita tengok Tan Sri P. Ramlee pun macam tu juga. Di awal-awal cerita dia buat filem yang itulah. Awal dia buat filem Penarik Becak. Okey, dia dengar Shaw Brothers arahan buat filem adapt daripada filem Hong Kong. Lepas tu dia buat Panca Delima, memang dah lain. Dia buat Semerah Padi, memang very aesthetic value. Dia buat Bujang Lapuk. Masuk ke transition, dia pergi dia buat atas dasar tanggungjawab. Dia ada satu tanggungjawab. Bila satu tanggungjawab tu dia nak pastikan filem dia itu sentiasa mendapat perhatian. Itu ni is normal for Any director. Kenapa you cakap biasalah tu? No, it's biasa because in the sense bila you masuk mula-mula macam I masuk, berkobar-kobar ni, buat anak, buat cerita yang lain macam Kungkum telemovie. So it gives the rating and then orang puji kata bagus semua tu. But as you go, right, you tend to sway macam Abang Long cakap, kita mula kita buat demi untuk apa yang penonton nak. You know? But Abang Long was lucky when he did Fenomena, even though it's something different, tapi Abang Long pandai cerita tu still ada commercial value. Tapi kadang-kadang bila you buat filem yang shock sendiri, kan, bila yang shock sendiri tu yang sometimes nervous, because when you do shock sendiri, you know cerita tu almost 80% lah takkan laku kat panggung. Kita macam ni lah. Benda yang orang kata kita buat ni, kita tak boleh nak sustain. Okey? Awal filem saya Fenomena, lepas Fenomena saya buat Fantasia yang dapat trouble, filem tu diharamkan. Kemudian tu saya buat X-Ray, saya buat Fenomena, empat ni genre yang berlainan dekat sini. Kan? Sampai ke satu peringkat orang dah tekan Aziz dia memang lain, dia lain. Dia punya dia orang kata dia punya mojo tu dah tak ada. Kan? Mojo tu dah tak ada. Aziz punya lain lah. Jadi tak ada. So last kali we have already proved our point.
we can tell the story. Ya. So the next fasa apabila kita dijemput nak buat cerita senario ke, kemudian Puteri Impian ke konvensional, saya ikutkan dia punya itu. Waktu tu kita dah kahwin, dah jaga anak, kita nak jaga produk nasi. Kan? Kan? Nak buktikan satu benda kualiti, I've already done. Kemudian tu celah-celah tu saya masuklah Lieutenant Anan satu. Yeah. Which is Maksudnya okay. Abang Long, kalau Abang Long stay true to yourself, buat karya-karya yang macam berkualiti tu, maksudnya dia punya income tu What's your kurang. definition of quality sebenarnya? Maksudnya yang macam ada message yang mengetengahkan isu dan Oh, ada art Abid, dan sebagainya. itu yang sebenarnya benda ni itu yang kedangkalan, sebenarnya definisi kedangkalan tu sebenarnya kita yang letak apabila filem komersial kita mendapat sambutan. Katanya Kita tak rasa berkualiti. kita tidak meletakkan dia sebagai filem yang bermutu. Itu masalahnya kan. Dan bila penonton pergi ke situ, kita anggap penonton tu tak pandai. Nah, kita bukan nak try to patronize the audience kat sini, because audience dia keluar duit dia. Kan. Seperti yang saya cakap, saya juga mewakili. Saya peminat filem sebenarnya. Saya tak suka buat filem sebenarnya. Oh. Saya peminat filem. Saya buat filem pasal orang lain tak boleh buat, saya buat. Kan? Jadi sebagai peminat filem, kita tak boleh nak paksa mereka menonton apa yang itu. Okay, So kan? Mike pun tak setujulah benda-benda yang Tak, kata filem tu senang bodoh, cakap filem macam tu ni je dangkal lah, dan sebagainya. Senang cakap macam ni. Bukan semua filem yang kritik-kritik kata good and all that, to me is good. Okay? To me, bila I tengok filem, sebab tu I tak pernah komen filem orang. Bila I tengok filem, when I watch a movie, it's very simple thing. If I can finish the movie in one go, to me, whether tak ada aesthetic value ke apa, to me it's still a good because I enjoy it. I finish it. Menghiburkanlah storyline Tapi dia. kalau cerita yang menang award best film kat sana, kat sini, kalau I kena tengok 4 kali, kena tutup, kena on balik, tutup, on balik, to me it's a shit. Film yang I tak berapa suka. You know, Walaupun dia menang award. walaupun dia menang award, tak kisah. Jadi, Ah, cerita yang tengah viral sekarang ni. Ya. Squid Game. ah. Hari ni hari yang seminggu lah saya tengok first episode pun tak habis lagi. Oh, tak habis lagi? Bukan kata tak bagus. Dia slow first episode dia. Tak, dia nak tengok time nak tidur baru aku tengok. Lepas tu mengantuk apa Lepas semua tu benda tak tertidur. ada. Jadi perspektif lah Perspektif kan. lah. Orang Yeah, kata orang I mean, kata- it's like some series, macam recently PKP ni kan. Yeah. I mula tengok cerita Cina balik. Cerita Cina series yang 60 episod tu kan. Yang 60, 100 episod. Some drama, I can finish it. I actually watch it non-stop for the next 6 or 8 days and I finish it. Wow. Ada punya drama yang series yang orang kata best lah, best gila, tengok Tak habis-habis kan. lagi. Apa Money Heist Money Heist. Sampai sekarang episod 1 season 1 tak habis lagi. Orang aku kata- habis. Sehari aku pada habis. Orang kata selera. No, some people watch it. Nampak Ya. selera orang tak sama lah sebenarnya. selera lah, Okey, okey. selera. Sejak sekarang ni kita nak keluar kat luar sana, kita nak tanya mereka apa pendapat mereka tentang macam inilah kita bincangkan selera penonton, selera pembikin filem ataupun drama. Adakah diorang ni selari ataupun tak? Dan ke mana-mana dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Cerita Melayu ni saya tonton juga, tapi tengok kepada dia punya sitcom dia macam mana. Kalau kau rasa macam Green, cinta kadang-kadang orang akan jadi boring. Story tu kita boleh agak lah, dari segi plot cerita tu kita boleh tahu penghujung ni macam mana. Jadi orang mengarah kena buat satu idea yang baru. Dia tak anggap benda ni macam satu industri yang besar. Filem kita ni boleh pergi ke dunia luar kan. Filem Filipin macam mana boleh keluar. Indonesia macam mana boleh jauh pergi dia kan. Kita tak boleh memperkecilkan, tetapi kita boleh majukan lagi dan kerajaan pun bantu dengan susah sebab benda ni akan membawa income yang besar sebenarnya kepada Malaysia. Skrip lah kena cari yang lebih banyak pengisian kan. Maksudnya orang tengok cerita tu tak bosan sebab kita keluar duit. Bayar benda yang sama tapi tengok cerita Melayu macam ni. So rugilah kat kita. So kita nak ada yang pengisian yang lebih banyak. Saya tak tengok drama Melayu sangat cerita sebab bagi saya klise gila. So saya tengok memang cerita orang luar. Kita macam bercampur-campur, macam tak ada benda. Kita tak ada budaya kita sendiri kita applykan dalam movie tu. Kalau nak tarik orang luar masuk dalam pun macam Malaysia ni pasal apa? Biasa kalau setengah filem dia akan apply sekali apa kelebihan negara dia, budaya dia. So kita tak ada benda tu, orang tak tahu. Saya keluarkan RM20, jadi saya sangat mengharapkan saya dapat tengok cerita yang bagus. Jangan buat saya rasa RM20 tetap berbaloi. Kembali lagi kita dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Kalau tadi kita dah dengarkan kata pendapat beberapa orang di luar sana, jangan buat saya punya RM20 investment tu tak berbaloi katanya. Lepas tu benda selalulah terjadi. Orang selalu compare filem kita, Indonesia, Thailand dan sebagainya, kenapa tak setanding? Kenapa filem-filem luar boleh keluar? Kenapa filem kita masih ditakut lama? Siapa nak jawab? Salah ke penonton lah.
Oh, penonton. Kenapa penonton? No. Okey. You have to see the market. Market kita besar mana, market Indonesia besar mana, market Filipin besar mana. Yes. Banyak dengar kali keluhan daripada penerbit-penerbit filem, kita tak cukup budget. But that no deny, that is a thing. Kita walaupun kat Malaysia ni ada 33 juta penduduk. But not all 33 juta tu cakap bahasa Melayu. Kalau kau pergi kat Indonesia, kata I don't know how many penduduk 100 over million kan. All the 100 over million understand one language. And they can accept it. In Malaysia the problem, sedangkan orang Melayu pun tak boleh cakap Melayu. Tetap nak cakap orang putih. Macam anak you. Aduh, anak aku kena. Dia nak pandai cakap Melayu, okey? Ni apa No, it's a joke. Tapi to me, I see that is the big problem. We don't have a singular language, and kita punya filem punya bahasa do not have a single language because our country is being developed secara tu Okey, yang Betul ke, bang? Gini. kita tak Bagi okey, satu. I agree to disagree. To disagree. Kan? Tentang bahasa language. For me, aku bukan kata nak patronize kata. Because I'm proud of Malaysia. Dengan kita multiracial dengan itu kan. Yeah. Kita unik. Dan memang betul dalam situasi itu tak semua dalam 37 juta kita mempunyai satu bahasa. Tapi it is proven sebuah filem yang bukan berbahasa first language mendapat perhatian, mendapat itu. Kita kat sini tengok drama Korea. Okay, drama Korea semua kata-kata ni kan. Kemudian tu apabila filem The Journey drama berbahasa bahasa Cina. Hampir keseluruhan bahasa Cina mendapat penguatan tinggi, cukup hampir 30 juta. Dia ditonton dengan Melayu. Maksudnya selagi kau manage to deliver the story dengan empathy dengan itu, dia akan mendapat perhatian. But I disagree. Kalau tengok pecahan daripada kutipan The Journey, even though like 20 million or 30 million kan, more than half of it is the Chinese market. The Malay market, kita kena pecah further. Malay market yang pergi tengok cerita ni, kebanyakan apa yang gelar Melayu bangsa. Bangsa? Tak. Ya, Melayu bangsa. I mean the slightly yang more upper class. We go to that area. Okay, I'm try to sebenarnya aku nak cakap tentang market Indonesia pasal aku pernah collaborate dengan Indonesia. Aku tengok the geography of Indonesia cinema. I can answer that later. Tapi tentang ini, tentang penonton yang so-called penonton bangsa. Okay, you kata drama pukul 7. Memang high rating drama pukul 7 memang sampai 2 juta, 3 juta kan. Itu not deny. Cuma masalahnya yang tengok ni makcik bawang dan yang maid tukar lipat baju sambil tengok TV. Okay. Whereas, dari mana pergi orang so-called bangsa, orang Damansara yang tak menonton? Okey. Betul. Dia tetap menonton. Tapi dia menonton ke lain. Dia menonton. Tetapi apabila kalau di-invest betul-betul, dengan execution yang betul-betul, it's proven. Contoh macam filem Sangka, filem Polis Evo, apabila di-execute dengan betul, orang ni akan muncul dan diberi keuntungan. Okey. I want to understand. Tapi macam okey, kejap. Saya nak cakapkan selamat datang. Dah lama dah tunggu ni. Seorang lagi otai, seorang lagi yang memang orang lama yang memang tak perlu diperkenalkan. Macam biasa kena perkenalkan juga dalam rancangan ni. Kita ada Abang Yar Badul. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Macam operator dah. Okey bang. Pilot. Dah lama nunggu dan berdebar-debar. Tu ada. Saya terpaksa cut ni. Diorang bergaduh-gaduh kat sini bang. Ni nak tanya soalan penonton. Dangkalkah penonton kita ni? Abang rasa penonton-penonton kita ni dangkal ke bang? Okey, pada saya macam ni. Apa yang saya mula terima, mesej mengatakan kita berbincangkan atau mengatakan selera penonton yang dia cari kan? Betul. Betul. Jadi bila kata selera penonton, saya tidak setuju kerana filem bukanlah makanan. Dia adalah tontonan. Jadi kalau kita bilang selera penonton memang tak kena. Jadi bila kata selera penonton, kita sebenarnya tidak seperti menyediakan makanan di restoran. Selera Pahang, selera Melaka, kan? Selera Johor. Itu kita boleh tentu. Itu kita boleh tentukan. Tapi bila kata untuk filem, sebenarnya pada saya terpulang kepada produser itu sendiri mencari skrip yang baik, kan, dan diikuti dengan artis-artis pelakon komersial, kan. Inilah benda-benda yang orang kata
yang boleh menarik orang ke pawagam. Itu kita kena ingat. Okey. Bang, Di pawagam kita kena ingat. okey, saya nak tanyalah, abang digelar hero Melaya, satu Malaysia tengok filem-filem abang kan, Si Badur, Private Lapor dan sebagainya. Diorang datang tengok-tengok ketawa-ketawa gelak-gelak, diorang rasa senang. Tak payah nak buat penonton berfikir dalam-dalam. Jadi abang setuju ke tak bila orang kata filem-filem Badul ni hanya untuk golongan-golongan yang malas je? Okey, dia begini, kita kena faham filem zaman Tan Sri P. Ramlee zaman yang lain. Filem saya, zaman saya adalah zaman waktu itu saya punya populariti saya, kan? Ya. Jadi di waktu itu juga selepas habis Shaw Brothers tidak ada membuat filem, kemudian Merdeka Studio juga tidak berjaya menarik penonton di pawagam, maka muncullah dulu Daddy M. Rohan yang mula-mula membuat Keluarga Comat. Keluarga Comat. Faham? Okey, daripada Keluarga Comat ada dapat penonton datang sedikit-sedikit di panggung. Jadi kebetulan pula selepas tahun itu muncullah A.R. Badur. Jadi zaman waktu saya buat filem ataupun saya di filem, orang datang tengok kerana waktu itu saya rasa itulah saja yang ada. Dan waktu itu yang paling awak kata hero Melaya Badul je lah. Jadi yang ada Badul sana, bedal sini, bedil situ. Kan? Jadi waktu itu juga apa yang saya rasa di Malaysia ni waktu itu produser ni semua, produser Malaysia ni baik yang besar, yang kecil, Cina ataupun Melayu ataupun India. Mereka ni semua seperti Persit tak ada tuan. Faham? Bang. Maknanya maknanya tak ada hulu hala, tak ada tuju hala kan. Okey, nampak Badul, okey tangkap Badul. Saya sampai 1 bulan 3 filem sekali saya main kerana nak kejauhkan Badul. Kerana rasa dia nama Badul ni boleh dijual. Okey, saya ada satu soalan. Jadi, bang. Abang pernah menang pengarah terbaik FFM dan sebagainya. Tapi ada juga pengkritik-pengkritik kata yang diorang labelkan karya-karya abang ni dilabelkan sebagai sampah. Macam mana abang handle tekanan pada waktu itu yang nak kata nak mempertahankan komedi ni bila mana penonton yang rata-rata diorang kata abang macam berbodoh-bodohkan penonton. Macam mana? Okey, alhamdulillah. Kalau orang nak kata begitu kan tak apa. Kita kena ingat kita sebagai produksi filem dan sebagai pengarah filem masa panjang dek. Tak semua director pun buat satu filem tu berjaya sampai ke sudah. Betul. Ada juga filem dia yang terbongkang masuk longkang pun ada. Betul. Yang pandai-pandai buat filem pun masuk longkang juga. Jadi begini. Jadi kita kena tengok zaman itu. Katalah filem Badul filem sampah. Tapi produser mengaut duit macam mengaut sampah banyak dia. Itu kena faham. Itu kena faham. Itu kena faham. Dan waktu saya dulu buat filem cuma RM60,000. Betul. RM50,000. Kru satu van, cameraman, lighting man, audio man, semua dalam tu. Silap-silap kadang-kadang hero pun dalam tu juga. Pasal bajet. Tapi kau duit banyak. Yalah. Tapi pada saya, kita kena fikir zaman tau. Kalau zaman Badul tu, zaman Badul lah. Zaman Aziz buat filem, zaman Aziz lah. Sekarang zaman trend-trend Usuk Aslam lah. Kalau sekarang zaman-zaman nak kejar filem semua daripada pelakon-pelakon majalah awak tu, majalah awak lah. Kita jangan bandingkan dulu, ini dan sekarang. Dan saya percaya, kita sebagai pembikin filem tidak akan dapat mengubah. Tidak akan mengubah penonton. Cuma saya kata yang boleh kita berusaha untuk menarik penonton melihat filem Melayu. Itu yang paling utama. Since Abang Badul cakap tadi Datuk Yusof Aslam, saya teringin nak tanya satu untuk Abang Long kita. Bang, Abang buat filem, Abang tak menggunakan hero-hero yang handsome. Bukan nak kata dia orang tak handsome lah, tapi Abang masa tu ambil contohnya senario kan, pelbagai varian watak ada dalam tu. Abang punya kutipan box office mengalahkan filem-filem, contohnya filem Sembilu yang mempertengahkan hero dengan heroin yang cantik-cantik. Lepas tu lagu-lagu yang hits dan sebagainya. Jadi pendapat abang macam mana bang? Macam saya kata tadi lah, go back to basic, go back to fundamental, how you tell the story and how you deliver it, how clever, macam mana bijak kita menyulam sebuah cerita. Maksudnya kesimpulannya untuk nak menarik penonton, producer sama director dia perlu talented lah, not only pelakon. Actually to make things simple lah. Number one in the producer punya list is to make money. Okay. Most of the producer. Tapi ada, I admit kat Malaysia ada producer
yang memang nak buat filem yang berkualiti. Yang jenis as long tak rugi, I'm still okay. Kenapa saya tak suka perkataan kualiti tu? Kerana itu very subjektif. Ya, it's very subjective. That's why I'm coming to that. Macam quality tu, bukan semua filem yang menang award tu quality. Bagi saya ada je filem menang award tu, aku like, kau menang? You know what I mean? Contohnya. Tak boleh lah cakap title gila ke apa. Okay, bagilah. Ada filem yang to me, orang kutuk, orang kata filem ni membodohkan orang ke apa. But to me, I enjoy it. And kalau I keluar RM20, it's worth. Dia tak memendakkan otak I. Okay. Some people are like that. Selalunya filem bila orang kritik-kritik kata filem orang sampah lah, filem itu semua. It's those people yang diorang ingat dia orang bagus. Kadang-kadang aku macam nak bagi dia duit, kau cuba buat filem satu. Judgmental. They are very judgmental in the sense. Actually, any work yang director buat, there is some value. Whether it's commercial value, entertainment value, or art value. Some people like me, sometimes I sacrifice the art value. Because when you go for the art value, bukan semua orang boleh terima. Kau cuba tunjuk satu plastik bag terbang 2 minit. Ada orang kata, bermakna ni shot ni. Betul tak Malum? Saya tahu filem apa tu. Yang plastik terbang 2 minit. Lama plastik bag. Tak baik tau, carut. Okey, sekarang ni saya nak tanya abang Badul abang. Bang, kalau orang tengok, kalau penonton suka tengok filem yang senang, yang mudah, yang boleh, kalau orang kata filem bodoh pun tak apalah. Kalau dah penonton suka benda tu, nak buat macam mana? Biar je lah kan tak? Okey. Dah itu yang dia suka. Dia sebenarnya sebagai pengkarya dan juga sebagai produser, kalau orang kata filem dia sampah tetapi mendapat sambutan, maknanya dia berjaya di hati penonton. Betul? Penonton dia lah, penonton target dia. Penonton target dia lah. Pasal apa, kita kena ingat tau. Zaman-zaman saya dulu. Ya. Zaman-zaman saya dulu yang tengok filem saya kebanyakan budak-budak. Tapi dia Maksud tak boleh pergi sendiri, dia bawa oleh bapak dia. Betul? Betul. Jadi begitulah. Rasanya kalau kita nak kata filem sampah, maknanya kalau orang tengok, orang tu pun bodoh juga ke? Jadi saya nak Tidak tanya, juga. perlu ke pembikin-pembikin filem ni ada satu tanggungjawab untuk educate? Kita patutnya bagi diorang pengajaran, kita patutnya naikkan diorang punya mentaliti supaya diorang lebih cerdik dan sebagainya. Perlu ke? Cik Syahri awal. Awal Syahri tak balik. Boleh awal Syahri sama bang, tak apa. Awal Syahri awal sama. Okey. Maksudnya dia, kalau dunia filem, kita kalau untuk kita nak mengajar orang, nak mengatur orang, nak memberi sesuatu benda yang supaya kita jadi macam ni, menjadi pada saya mustahil lah. Orang filem kadang-kadang kita kena 80% tu hiburan, balance 20% is whatever message yang disampaikan. Betul. Kalau orang kata kita buat filem, kita mesti menunjuk. Okey, banyak juga filem-filem Melayu kita yang macam filem Geran. Saya rasa tu satu tajuk dan satu cerita, saya rasa yang lain daripada filem Melayu kita kan. Tapi adakah mendapat sambutan, adakah orang ikut apa yang terjadi tentang rebutan tanah ke pasal apa ke, anak beranak, ada? Betul. Tak ada. Jadi kita pembikin filem sebenarnya pada saya, sepanjang hidup saya ni sebenarnya kita bukanlah penasihat kepada mereka. Kalau nak nasihat, pergi jumpa ustaz sana, pergi belajar universiti sana. Itulah orang-orang. Kita 80% adalah hiburan dan membuat sesuatu penonton gembira, mau pergi tengok. Baru kita dapat duit. Pada saya macam itu je. Okey, terima kasih bang. Ni sekarang tadi kalau kita dah dengar orang kata daripada penonton kita punya pendapat. Sekarang ni kita nak tanya pengarah-pengarah kita. Kita ada 2-3 soalan nak tanya dia orang. Kita akan saksikan BT tu dan anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dengan spotlight selepas ini. Kita tak ikut selera penonton, hanya nak ikut selera dia. Maksudnya kita kena pasti apa selera dia. Kita juga sediakan satu menu yang kita rasa ini akan memenuhi selera dia, walaupun bukan itu yang dia nak. Ini yang kita punya menu. So kita kena offer juga benda ini pada diorang. Saya percaya kita tak boleh hanya ikut kehendak diorang aja. Kadang-kadang diorang suka lawak-lawak yang slapstick macam tu, yang murahan, takkan kita nak bagi itu. Sebab itu akan merosakkan industri kita sendiri juga bagi benda-benda murahan. Saya faham mungkin ada orang akan kata yang macam filem kau pun orang tak banyak tengok. Ini yang kita salah faham. Dia berkaitan dengan marketing pula. Orang tu jaga tak dapat sambutan dekat panggung sebab marketing. Tapi berdasarkan komen-komen daripada orang yang menonton filem tu, semua cakap bagus. Bagi apa yang audience nak ataupun kita patut decide yang audience nak. Actually the best one is always combine, because kita tak boleh nafikan hak audience dan audience tak boleh nafikan hak
kita as a filmmaker. Maksudnya kita kena coexist together. Sebab kita buat something untuk for audience. Audience tengok something is from us. For me, untuk filem yang melekat dekat jiwa audience adalah kita bagi benda yang autentik daripada kita, tapi dari bahasa yang dorang boleh faham. So kalau bahasa tu terlalu alien, macam mana dorang nak appreciate? Terima kasih kerana masih bersama kita dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Di sebelah kanan saya, Abang Long Aziz Ahmad Osman. Dekat sebelah kiri saya, Michael Ang. Okey, Abang Long, kita nak berbalik kepada tadi, demografik. Abang cakap apa tadi? Makcik-makcik bangsa. Kuasa penonton luar bandar yang menyumbang kepada ekonomi yang support filem-filem Abang Long sebelum ini lebih banyak berbanding dengan penonton-penonton di bandar ni. Yang orang kata sekarang ni lagi nak-nak lah. Sekarang kita ada Netflix lah, ada iFlix, ada apa kan. Lagi kurang. Abang setuju tak dengan pendapat sebenarnya tu? kita nak suruh benda ni. Pasal benda ni sebenarnya dah bertahun-tahun. Sejak daripada aku mula-mula dah memang ni benda ni jadi isu. Jadi kan? isu. Jadi macam mana kita nak mula tentang soal penonton ni, macam tadi Reza Syam kata kita kena coexist kan, benda yang penonton. Ada betul dan ada yang tak betul. Okey. Kita cuba nak memenuhi selera penonton, at the same time kita nak penonton pun memahami kita. Jadi bagi saya nak pergi ke two way tu is quite impossible. Kerana kita nak saji orang dan kita nak paksa orang tu suka kita punya makanan kita dengan apa yang kita sajikan. Kan? Okay, what makes Phenomena works? Okay, dari segi story, kan, bagi yang tak tahu filem Phenomena ni, filem pertama saya yang diterbitkan pada tahun 1990, yang selepas 5 tahun filem tempatan tidak collect lebih daripada 1 juta, filem Phenomena memecah rekod tu, kan, kat situ. Elemen-elemen yang membuat Phenomena berjaya yang pertama sekali ialah search. Ada search yang waktu tu popular dengan lagu Isabella, dan kena ada M. Nasir. Ada ni dua elemen. Orang tak tahu sangat Aziz Osman ni siapa, orang tak tahu sangat Teddy Trade, kan. Jadi dia punya pancing umpan dia tu, ni dua orang popular yang ni dia pancing ke situ. Bila dia masuk, dia jadi cerita lain. Kita memaparkan cerita, memang ada aesthetic value. Bayangkan orang yang tak pernah tengok cerita Melayu, boleh tengok cerita Melayu, boleh minat dengan cerita itu kan. Betul. Maksudnya kita pancing, yang pertama sekali marketing lah. How do you marketing? And the second thing, make sure your film is presentable. Make sure bila dia masuk tu dia tengok, jangan dia rugi aku bayar RM20 macam kakak. Betul. Kan? Kakak marah tadi RM20 Marketing dia bagus. Dia berjaya menarik penonton masuk ke dalam. Bila dah masuk ke dalam tu, kau ceritalah dengan betul. Ni satu amanah. Dah masuk. Kau marketing macam gudegar. Oh, trailer bagus. Bila masuk, Allah, orang makin orang ludah bangku. Bangku panggung wayang. tu. Dia macam ni lah. To me, I tend to agree with apa yang Razi Syam cakap. You know, if you take back Phenomena, kenapa I went and watched Phenomena? I went and watched Phenomena at that time. I still remember. I was back for holiday, for summer holiday. And it was in the paper when they put Summer holiday dari negeri mana? Australia. Australia tau. Jangan marah. Main-main. Ya, apa dia tulis kat paper tu? First. Okay, kat paper tu, they were advertising Malaysian movie box office record 1 million. You know, so I was like, okay lah pergi tengok. Because I dari kecil memang suka tengok filem. And then the last film yang I tengok, kalau filem Melayu, is Takap P. Ramlee. P. Ramlee, Nordin Ahmad, those what yang dia serve dekat TV2, RTM1 dulu. So pergi tengok. But when I watch it, I was surprised. At that time, I don't know who's Amy Search. I don't know who's M. Nasir. I don't know. Okay, honestly. So bila pergi tengok tu, I think, hey, it's something different. It's not those you watch macam cerita komedi-komedi yang membodohkan orang ke atau apa. It's a story, dia ada element, dia ada mystic element, dia ada tu. Then when you watch it, it's something like, wow, this is something different. The story ada, walaupun dia ada story yang dekat dengan rakyat Melayu, but yet the way it's boleh presented capture. is different. Okay. You know, so sama macam apa Razi Syam cakap, you give what the audience want, but you try to make it a change. That is what also I'm trying to do on my TV series. Alright. Macam TV series. Ya, kita masih bagi lagi cerita yang macam-macam bawang ni nak tengok, but we upkan sikit. Yes. Kita upkan in terms of Sugar quality. Sugar coating. Sugar coating. Okay. You know, make them look smart. Tak ada lagi scene-scene yang duduk
Duduk makan tanya, That's sedap why- tak lauk ni? Sedap. That's why Michael Ang is Michael Ang. Yeah. Michael Ang punya produk, aku puji dia. Michael Ang punya produk dia Cool. memang orang kata lain, bukan lain daripada orang. Berapa episod next saya 28 kontrak. episod. Abang tu. Okey, Abang Badul. Ya, Ni kita ada komen-komen daripada kita punya pelayar Facebook ni. Aro Selva Mukesh kata, nak tanya Badul lah kenapa tak berminat direct filem serius ataupun heavy drama. Itu satu. Lepas tu Arangkanal Raj kata, Tuan AR teruskan buat filem hiburan. Tahniah. Maksudnya dia orang suka abang buat filem hiburan satu. Kenapa tak nak buat filem-filem yang serius ataupun yang heavy? okey. Kita untuk menjawab tu, kita sebagai pengarah, apa filem pun kita boleh buat. Betul? Betul. Tanyalah Aziz baik, Michael Ng baik, apa filem pun kita boleh buat. Kan? Saya pernah mengarah drama episod cerita polis sebelum Musuh Aslam lagi. Tapi series tu di ban. Maknanya tak lulus. Tapi setelah ditukar nama director lain, bahan yang sama, lulus pula. Jadi pada saya tidak marah, cuma pandangan mereka tu pelawak pula buat cerita polis. Tapi yang dia mainkan tu cerita yang sama. Itu tu cerita dia. Jadi saya pernah buat, jadi saya rasa saya tidak layak untuk ke arah itu, kerana akan menyusahkan saya juga. Dan kalau dia kata sekarang kenapa saya tak buat filem, saya sekarang sedang memerhati jago-jago filem budak-budak muda, budak-budak baru, macam Michael Ng ni, macam Aziz tu, dia bawah saya sikit aja. Kalau tadi dia kata fenomena 1 juta, si Badul pun dapat 3 juta waktu itu, zaman saya. Zaman saya. Bang 3 besar juta. bang Ada zaman rekod. abang tu masa dulu. Ada rekod tu, ada rekod. Maknanya itulah saya cakap tadi. Zaman Piramli, zaman Badul, zaman Aziz. Okey. Sekarang kita berpindah pula kepada Zaman lepas Michael tu Ang. yang kita tengok zaman Musuh Aslam. Lepas tu kita tengok zaman anak Musuh Aslam. Lepas tu kita tengok lagi anak kedua Musuh Aslam. Lepas tu muncul pula David Teo, kan? Ya. Jadi filem dia begitu, Dek. Dia begitu, dia bertukar mengikut zaman, Bang, mengikut keadaan. Satu lagi soalan. Jadi kalau Ni daripada Sri Muda Sabdani, dia kata dulu TV kita tak boleh dikomen. Maksudnya panggung wayang semua orang tak ada social media. Orang hadap tengok balik rumah, ya. simpan. Tapi sekarang ni orang ada Ya. social media. Kalau tak best dia cakap tak best, dia cakap orang jangan tengok. So abang rasa beruntung tak sebenarnya masa zaman abang dulu tak ada social media ni. Jadi orang terpaksa tengok best ke tak best ke, dia orang kena tengok. Tak boleh nak komen. Cara kekuatan kita dulu different dengan sekarang. Sekarang ni zaman TikTok ni, zaman viral ni, kau pakai seluar pendek, panjat kau kelapa, kau terjun, besok TV panggil interview kau. Betul. Lepas tu TV jadikan kau host pula rancangan, betul. Itu zaman sekarang. Aduh. Orang menari atas meja gak TV panggil jadi pelakon. Ini Betul. zaman sekarang. Kita Ya. tak boleh marah, TV tu dia punya, kan. Zaman kita dulu, kalau kamu tidak sebenar-benarnya mempunyai nama yang kuat ataupun kamu popular, kan, kamu bukan pelakon filem. Tak ada siapa nak ambil kamu jadi filem. Kalau sekarang, zaman di TV kamu boleh cubalah. Ini pelakon baru, serupa kita kata apa, Fatah yang patah tangan, patah kaki tu apa Fatah tu? Fatah Amin. Tu Michael Fatah Ang punya kesayangan. Macam dia tu kira orang baru. Kita tak tahu nowhere dia datang. Tapi TV kita boleh. Mereka boleh terima dia, mungkin rupa dia ke, ada sikit Followers model dia sikit lebih ke. 1 juta bang. Follower dia lebih 1 juta. Ya, tak betul. Mula-mula. Jangan cakap sekarang. Betul, Saya betul. pun nak dekat 1 juta juga. Maksud saya sekarang kan dia orang dah berani untuk ambil muka pelakon baru. Itu yang saya cakap. Yes. Kalau dulu mereka akan ambil siapa yang popular, macam Aziz sendiri pun kan, harapkan Amy dia sendiri cakap kan, harapkan M Nasir. Begitu juga zaman kita dulu. Zaman dulu kalau sebenar-benarnya anda tidak nama popular, minta maaf banyak-banyak lah, jadi pelakon filem. Betul. Itu cerita dia. Okey, terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada abang AR Badul kerana sudi bersama kita. Terima kasih bang. Okey. Itu je lah. Terima kasih Saya banyak. pun mengucapkan terima kasih lah kerana dapat jugalah bercakap sikit tentang orang kata apa, filem nak ikut selera penonton. Tak boleh ikut. Jangan ikut. Okey. Okey, terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita nak ke VT Playback dan kita akan terus berehat. Kita kembali selepas ini dalam Spotlight Tanpa Prejudis. Saksikan.
Senarai filem box office tempatan penerima dana atau insentif kerajaan melalui Finas bagi tempoh 2018 hingga 2019 menyaksikan Munafik 2 arahan Syamsul Yusof unggul di kedudukan nombor 1 sehingga kini dengan kutipan RM37.34 juta. Filem seram terbitan Scope Productions dengan bajet RM2.9 juta itu yang kepawagam pada 30 Ogos 2018 juga muncul filem Melayu pertama mencecah kutipan lebih RM40 juta termasuk di Brunei dan Singapura selain lebih RM4 juta lagi di 116 pawagam di Indonesia. Ini diikuti filem komedi seram Hantu Kak Lima arahan Mamat Khalid di tangga kedua dengan kutipan RM36.23 juta. Juga berada dalam senarai 10 terbaik ialah filem aksi ketenteraan Pascal The Movie yang diapit 3 filem animasi untuk berada di tangga kelima dengan kutipan RM28.98 juta. Ejen Ali The Movie mendahului di tangga ketiga dengan kutipan RM30.05 juta, diikuti Boba Boy Movie 2 di tangga keempat dan Upin dan Ipin Keris Siamang Tunggal di tangga keenam masing-masing dengan kutipan RM29.60 juta dan RM26.20 juta. Bagi pemenang anugerah di Festival Filem Antarabangsa yang menerima dana atau insentif kerajaan melalui Finas, turut disenarai ialah filem aksi jenayah One to Jaga arahan Namron yang turut membolot 6 anugerah pada Festival Filem Malaysia ke-30. Judul lain termasuk Guang arahan Kwek Xiao Chuan yang muncul filem pertama Malaysia dianugerahi filem Coreka Terbaik pada Festival Filem Asia Pasifik ke-59 dan Bunuhan arahan Dain Said yang meraih anugerah Netpack pada Festival Filem Taipei Golden Horse 2011. Juga disenarai ialah Geran, filem yang menjulang seni persilatan Melayu yang menerima anugerah Daniel Aircraft di Festival Filem Asia New York ke-19 di atas kecemerlangan dalam filem aksi. Adik hang kena pergi settle hutang mengaji. Spotlight kembali lagi bersama tetamu kita dan kita bincangkan dangkalkah penonton kita. Okey Mike, tadi masa saya tanya Badul tadi pasal isu social media dan sebagainya, you geling-geling kepala kat situ. You tak bersetuju ke? Actually, even zaman dulu, actually word of mouth banyak membantu sesebuah filem. You know, because macam lepas I tengok Fenomena tu, I just told my cousin, this is a really good movie. They actually go and watch. And then ada juga, and at that time, newspapers, banyak, dia orang ada kritikan semua. And a lot of people listen to it. It's no different. Dia sama je. Cuma sekarang ni, terlalu banyak orang gairah nak buat filem. Sebab kutipan tadi pun dengar kan, 40 juta, 20 juta. Semua orang nak jadi producer. Tapi bila yang you pergi tayang dekat panggung, at the end of the day, betul. Banyak orang kata, ini macam telefilm ni. Orang bising lah. I think Abang Long pun belum. ada. Abang Long punya mic mana belum? Dia kat atas tu. Dia terjatuh sikit. Mana jatuh? Ada. Ada lah. Okey, Abang Long setuju belum? Tu jatuh dah tu, masuk dalam. Dia macam filem, when you like gairah nak buat, and then you just like, banyaklah sekarang dalam industri ni pun banyak juga perosak. You know, banyak juga perosak yang kata, oh boleh buat di sekian-sekian budget, you boleh buat. Kita buat je. Dan masuk ke panggung. Because lagi-lagi sekarang dengan advance of technical like digital and all that, siapa pun boleh buat filem. Pengkritik ataupun orang kata orang yang cuba orang kata bagi pendapat tentang filem apa semua lagi tu, kita tak boleh nak halang pasal dia orang ada suara sekarang dan suara dia orang lebih lantang sekarang dia dengan ada everybody can say sama ada dia berilmu atau tak berilmu. Betul. Tetapi I think it's fair enough. It's fair enough sekarang ni, lagi kita perlu berhati-hati kerana medium untuk mereka bersuara dah ada dan sekarang ini mereka tidak berkompromi dengan kualiti. Mungkin filem saya di waktu ketika dulu orang kata lebih kurang lah pasal kita saya tidak anggap ketika mula-mula saya waktu zaman Fenomena, X-Ray Femina tu menganggap filem tu ada sebuah industri kerana ketika itu saya dengan rakan-rakan saya ketika itu as a filmmaker, we try to improvise dengan daripada benda yang tak ada. Kan, dari benda yang tak ada kita cuba bikin sampai jadilah, kan? Bikin sampai jadi. Whereas sekarang ini
penonton sekarang dia tidak berkompromi pasal kualiti, bukan kerana mereka membandingkan kualiti filem dengan Hollywood. Dia membandingkan kualiti filem dengan budak-budak YouTube. Excuse me, budak-budak YouTube sometimes dia membuat hasil karya yang jauh lebih baik daripada the real practitioners dekat sini. So apabila kita tidak sampai ataupun at par dengan budak YouTube, of course dia complain. Tapi ada setengah filem tu boleh jadi bang. Ada setengah-setengah filem kat YouTube tu boleh jadi. Dia boleh jadi dan dia presentable. So kita tidak ada alasan yang membuat kata kita kekurangan bajet, kita kekurangan, tidak ada alasan. When kita tak perform, tak perform. Yeah, it's very simple. Yang macam baru-baru ni, macam this one I berani cakap lah, Michael Tote. Michael Tote. There's a lot of people kata filem sampah lah, tak tu. Tapi dapat sambutan bila ditayangkan di Astro First, pawagam di rumah kan. To me, you tak boleh salahkan orang yang kritik, you tak boleh salahkan orang yang buat filem tu. Bila orang tu beli, orang tengok. To me, Michael Tote, at least I can watch in one sitting. I gelak je. But to me, it's hiburan. Ada juga yang I beli dekat Astro First. Saya macam nak call Astro, boleh tak pulang balik RM15 aku? Kau kata best. Tengok macam, strike. You know what I mean or not? Marketing. No. Marketing different. Kalau marketing, kalau cerita tu tidak, for me macam ni lah. Sorry lah rakan-rakan kat sana lah. Katalah, if TV station kata, you will insist on pelakon-pelakon nak 1 million. Saya bukan sokong 100%. Tapi bagi saya, to get 1 million followers, you must have something there yang membuat you have 1 million. Okey, kita tanya Michael Ang. Macam tadi, Abang Ira Badu kata, Fatah Amin. Michael Ang pun mempertaruhkan Fatah dengan Niloufar masa Suriahati Mr. Pilot. Berletup-letup ni. So, trend macam tu boleh kekal lama ke, Mike rasa? No, kalau you tak improvekan diri you not gonna last long. You boleh meletup sekejap because of that Suriahati Mr. Pilot and because bukan pelakon, maksudnya macam mengetengahkan mereka-mereka yang popular, ada pengikut yang berjuta-juta ni boleh. No, kalau you tengok masa I ambil Fatah Amin, dia tak ada pengikut berjuta-juta. Masa Lofa dia taklah berjuta-juta. Banyak lagi Ben Amir. I ambil Ben Amir tu Sweet Dreams. Sampai nak bergaduh-gaduh dengan Astro I nak dia sebagai hero. Dia dah dalam industri for almost 6 years and he's getting nowhere. But just because of one show, you can be meletup. Abang Lu ambil Ramona Rahman from nobody. Maya Karin from nowhere. Abang ambil Maya Karin meletup Sri Dewi Malam. Lepas tu Amy Mastura, Putri Impian. So it's like Nora Danish, Putri The Series. It's always like, kalau you memang yang 1 juta tu, to me, it's no big deal lah. Tapi sejujurnya, I tak pernah lagi dengar orang stesen cakap hero-heroin kena 1 juta. Tak pernah lagi. Tak pernah I tak pernah lagi. Habis orang cakap ni nak berlakon kena 1 juta tu. I tak tahulah dari mana benda tu keluar. Tak tahu daripada mana. It's true or not, I do not know. Sama juga macam Michael kata. Saya bila pelakon tak pernah kata, pelakon pastikan 1 juta. It's true or not. I don't know. Yet But to me, I tak pernah experience. Macam I ambil Ben Amir, kita sebagai producer dan juga director, kita pun tahu macam Abang Lu pun cakap tadi. Diorang tengahkan search untuk melakukan fenomena. But he used Ramona Rahman. Okey, dalam masa 2 minit yang kita ada ni, saya nak minta conclusion. Abang Long tadi kata ada solution. Mungkin boleh cerita dalam masa 2 minit ni, pendek je sebelum kita berakhir. Okey, solution ialah saya terkilan di mana perginya orang bangsa untuk menonton filem tempatan. Kan? Itu dia. Kita tahu penonton yang tengok cerita yang pukul 7 Michael Ang yang buat apa semua adalah penonton. I'm not saying they are not quality, it's presentable. It's presentable tu pasal dia duduk. Tetapi maybe tidak kena dengan selera. Sorry Bang Badul, saya cakap tentang selera. Selera orang bangsa atau damansara utama yang tengok. Kerana orang-orang bangsa ni dia nak tengok Squid Game, dia nak tengok Money Heist, dia nak apa semua. Sekarang Mon Kiara. Kan? And saya tak kata kita tak boleh mencapai standard Money Heist itu kerana if you have the good budget, if you have the good team, dia manage to deliver Pascal, manage to deliver Police Evo, manage to apa semua. Maksudnya perancangan itu and the good filmmaking method kita buat kalau senonoh, insya-Allah penonton tu akan datang. So Mike pula, bagi I tends to agree with Abang Long dan juga Razisham where it's about time that we give them macam cerita yang dekat dengan orang Melayu where we can win the bangsa and the out-towners, but yet we sugarcoat it to make it look good that the bangsa can terima, tapi sebenarnya mereka tengok cerita yang sama. But it's just that we need to up our level. We cannot be complacent dengan buat je lah drama, tak ada location, ulang je lah buat macam I mean
producer pun kadang-kadang nak untung tu pun agak-agak lah kau orang nak untung. Jangan nak itu untung dia. sampai kau nak terus kaya raya. Betul, saya setuju sangat kan. Jadi terpulang orang kata, tepuk dada tanya selera lah. Kalau dia suka tengok macam tu, biarlah. Kalau dia tak suka, tak payah tengok. Senang habis cerita. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Michael Ang. Terima kasih kepada Abang Long Aziz Osman. Terima kasih juga kepada Abang AR Badul yang secara virtual bersama kita hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton, yang like, yang komen, yang share. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan jumpa minggu depan bersama topik yang mungkin lebih hangat dan juga bersama dengan tetamu-tetamu lain. Untuk itu terima kasih kerana bersama kami 1 jam dalam Spotlight tanpa prejudice. Kita jumpa lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum. Bye. Nenek mahu kau jaga cucuk sanggul ini dengan sebaiknya. Jangan benarkan sesiapa pun menjumpainya. Apa yang ganggu keluarga kita sebenarnya, Pak?